Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, saya nak kongsikan dengan cikgu-cikgu semua cara untuk gunakan whiteboard fee. So, yang pertama sekali cikgu Google lah whiteboard fee. Ini ejaan dia ni kat sini .fi fee. Okey. So, inilah paparan dia dekat muka depan. Okey, dia adalah syarikat yang sama dengan Kahoot. Okey, so apa keistimewaan whiteboard fee ni? Berbanding dengan Jamboard kan, biasa kita guna kalau dalam Google Meet tu, dia ada Jamboard, whiteboard tu kan. Okey, yang ni pelajar akan dapat setiap seorang whiteboard dia sendiri. So, dia tak share dengan orang lain lah. Jadi, dijawab pun dijawab dekat dia punya je. Dan kita boleh nampak semua jawapan pelajar. Okey. So, yang pertama sekali, okey, saya nak tunjukkan kalau cikgu tak nak yang berbayar, nak ambil yang free, cikgu tak perlu login atau register apa-apa. Cikgu pergi je terus ke new class. Okey, yang ni free punya, tapi kena masukkanlah detail dengan email. Okey, ni contoh. Okey, create new class. Okey, yang ni yang free punya. So, cikgu tak perlu register atau login. Okey. Yang ni kita hanya untuk buka je lah, dia keluar nama tu kan. Tadi yang kita kena register untuk email saja. Okey, so dia akan keluar paparan macam ni. So, cikgu copy URL tu clipboard ni, klik yang ni untuk bagi dekat pelajar lah. Contoh, kalau cikgu nak bagi, macam saya guna dekat dalam Google Meet. So, saya akan pastekan dekat chat, ruang chat untuk pelajar lah. Sebab kita buat live kan masa Google Meet. Okey, kalau contoh yang lain, contohlah kan. Okey, masukkan kat sini. So, nanti dia akan keluar kat situ lah. Okey, kita tengok dulu. Okey, so lepas tu kita klik toggle my whiteboard dekat sini. Okey, toggle my whiteboard ni. Okey, dia akan keluar paparan macam ni. Alright, so ini adalah kita punya whiteboard. Okey, so kita boleh tambah muka surat kalau kita nak bagi beberapa. So, contoh muka surat pertama ni saya nak masukkan soalan. So, kita boleh guna gambar lah. Contoh kalau kita ada gambar. So, masukkan gambar. Ni soalan. Contoh kalau ada soalan dalam bentuk gambar. Macam ni. Okey, so dia keluar macam ni. Okey, so pelajar akan nampak soalan ni. Okey, kalau contoh muka surat 2 kita nak masukkan soalan lain kan. So kita masukkanlah. Okey, contoh graf. So kat sini. Okey, kalau nak besarkan boleh. Okey, pergi dekat gambar nak panah kat sini. Ini adalah untuk select. Sebab kalau kat sini dia untuk pen. Untuk kita tulislah. Okey, pergi dekat gambar nak panah ni. Okey, lepas tu boleh besarkan dia, boleh gerak-gerakkan dia. Okey, kalau nak besarkan, boleh besarkan. Nak bagi penuh kan, budak boleh supaya budak boleh nampak dengan lagi besar. Okey, boleh tambah dekat bawah ni lagi lah berapa muka surat yang kita nak buat. Okey, so bila kita nak bagi dekat budak, tadi bila kita bagi link tadi, budak akan buka dan dia akan keluar senarai nama dia dekat bawah sini. Okey, nanti dia akan keluar kat sini lah. Ini sekarang ni sebab tak ada lagi budak yang buka. Contoh contoh kalau saya masuk. Okey, pelajar akan klik pada link yang kita bagi. Lepas tu dia isi nama dia lah. Dia akan keluar paparan macam ni lah. Lepas tu dia isikan dia klik join whiteboard class. Okey, nampak tak? Okey, dia akan keluar kat sini lah. So, kalau ada 30 orang pelajar, 30 lah. So, maksudnya setiap budak akan ada whiteboard dia sendiri. Okey. So, nanti bila kita nak, sekarang ni kalau kita tengok dekat sini, dekat budak punya kosong, tak ada apa-apa. Sebab kita belum bagi lagi soalan dekat dia. So, cara nak bagi soalan, kita nak bagi dekat budak, kita klik push ni. Sebelah kanan ni ada warna hijau ni, push. Okey. So, bila cikgu nak share dengan pelajar, cikgu tekan push ini. Okey, so dia akan keluar paparan macam ni lah.
Alright, so kita pilih push to student as background. Okay, current page only. Sebab kalau background ni pelajar tu tak boleh usik kita punya soalan lah. Okey, kalau kita tak push lagi soalan, pelajar tak akan nampak soalan tu lah. Bila kita dah push soalan, baru pelajar tu akan nampak. So, inilah paparan yang pelajar tu akan nampak. Satu je kena ingatkan pelajar yang kalau contoh mereka buat salah, mereka nak padamkan dia, jangan klik yang delete tu. Okay. Ataupun kalau dia klik pada gambar eraser tu kan. Okay, pilih yang clear foreground but keep background. Jangan pilih yang dua bawah tu. Yang last kali tu kan. Clear both foreground dengan background. Yang tu nanti soalan dia akan hilang. Soalan yang kita bagi tadi semua akan hilang. So ingatkan pelajar kalau diorang nak padam, diorang boleh guna use the eraser tool. Itu macam pemadam biasalah. Okay. Maksudnya dia susah sikit lah nak padamkan kan sebab pakai tangan. Okay. Kalau dia nak buang semua jawapan dia yang salah, dia klik clear foreground but keep background. Okay, yang tu contohlah kan. Contoh saya buat macam ni. Okay, kalau kita klik clear foreground, okay, dia akan hilang lah. Okay, tapi kalau dia klik background pun hilang, habislah semua. Okay, so ingatkan pelajar yang tu lah. Just pilih yang tu sahaja. Okay. Alright, so kita cuba jawab. Pelajar tu boleh besarkan soalan dia sebenarnya. Okay, nampak tak paparan dia kat situ? So, kita boleh nampak pelajar tu tengah jawab. Okay, so contohnya yang ni. Okay, so contoh pelajar tu dah jawab. So, kalau pelajar tu conteng apa-apa, memang kita boleh nampak lah. Okay, so bila kita nak tengok jawapan pelajar, kita klik dekat jawapan dia, nama dia. Okay, so boleh nampak kat sini jawapan dia. Okay, so kalau yang kita tak, kita tak login tadi, kita tak boleh klik apa-apa ni kat sini. Sebab dia kena purchase dulu, login dulu baru boleh lah. Okay, yang ni pun semua memang tak boleh. Okay, so yang kita boleh buat hanya tu je lah, kita tengok je jawapan dia. Okay, ini kalau kita tak login lah. Okay, so kita closekan dulu jawapan budak. Dia punya yang boleh kita guna lah. Contoh macam ni save all whiteboard as PDF ni. Okay, ni kalau ini kita nak save jawapan budak. Contoh. Kita boleh save lah, simpan kan jawapan dia. Okay, so kita tengok macam mana kita boleh nampak jawapan dia. Ni jawapan dia. So, dia akan keluarlah nama budak tu. Okay, jadi kalau contoh cikgu nak buat untuk PBD, cikgu bolehlah download, savekan lepas budak tu dah jawab. Maksudnya satu soalan, kita save. So, dia akan keluar kat sini lah kan. Okay, contoh. Saya nak bagi dia jawab soalan yang ni. Okay, kita pushkan current page. Okay, so nanti pelajar tu pun akan dapat nampak soalan tu lah. Okay, so contoh. Dia tulis je.
Okey, sekarang ni kita tengok jawapan pelajar tu. Okey, pelajar tu dah jawab. Okey, inilah jawapan dia. Okey. Kita tak boleh tanda apa-apalah kalau kita tak login. Kalau kita ni pun sebenarnya kita hanya boleh masukkan feedback ni macam bagus ke, baik ke, macam tu lah. Kan? Tapi kalau kita nak buat macam print screen lepas tu kita tanda tu boleh jugalah. Tapi kat sini feature dia tu tak ada. Okay. Okay, kita tutup. Budak tu dah jawab. Okay, so lepas tu kalau kita nak save, macam tadilah. Okay, savekan dia. Okay. So, dia setiap muka surat tu kita kena save sekali. Tapi, kalau ada 30 pelajar, dia akan keluar semua 30 kat sini. Maksudnya dalam file kita ni, nanti semua jawapan pelajar 30 orang tu akan keluar. Jadi, cuma yang kita tak boleh buat adalah setiap page tu kita tak boleh print semua sekali lah untuk dia hanya untuk satu page tu save sekali, dia akan keluar untuk semua budak. Page yang kedua pun kita akan buat lagi sekali. Macam tu lah. Okay, so nanti kalau cikgu nak simpan sebagai evidence PBD ke ataupun cikgu nak semak lepas tu nak bagi markah dekat dia lepas tu ke latihan untuk dia ke, so download lah. Kalau tak nak, tak payah download. Okay, so itu saja untuk yang ni. Okay, kita tengok kalau login. Sebenarnya kalau login pun lebih kurang sama je. Okay, cuma kalau login, okay saya tunjuk kalau kita login. Okay, so ni saya nak tunjuk kalau kita nak login lah. Okay, kita close room dulu. Okay, so dia dah close. Okay, kita pergi balik kat sini. Okay, sebab saya dah register, dah sign up. Okay, so ni saya login. Okay. So yang ni dia keluar macam ni lah. Okay. So ni saya dah 5 hari trial, tinggal lagi 2 hari je. Lepas tu dah kena bayar lah. Okay, tapi kalau tak nak bayar pun tak apa. Okay, kita tengok, kita create new room. Okay. So ni boleh create permanent tapi kita create temporary je lah ya. Ini kalau kita login. Okay, contoh yang ni. So, sama macam tadi je. Nampak tak? Okay, sama je. Okay. So, feature dia sebenarnya sama je, lebih kurang je. Sebab yang ni trial kan. Save as PDF pun boleh. Dia lebih kurang sama je. Cuma dia adalah feature dia yang kita tak boleh guna kalau kita tak login atau kita tak bayar lah. Okay, contoh macam ni sama je sebenarnya. Kalau kita ni pun dia akan keluar benda yang sama. Okay. Okay, so nampak kat sini saya dah masuk. Okay, kita pushkan soalan. Okay, saya dah dapat soalan. Okay, contoh. Pelajar tu boleh tulis pakai pen ke, pakai tangan ke, stylus pen ke kan. So, nanti kita akan nampak kat situ. Dia tulis tangan ke, dia ni. Dekat student tu lah. Contoh macam tu.
Okay, contoh. Alright, so pelajar tu juga boleh pilihkan ni, apa ni, teks. Okay. Teks. Okay, pergi klik dekat situ. Klik yang huruf A tu, lepas tu klik kat situ lah. So, pelajar tu boleh type lah. Okay, faktor persekitaran. Seperti cahaya matahari. Contoh jawapan dia ya. Okay, so kalau dia nak jawab panjang lagi pun tak ada masalah sebab dia type kan. Okay, tapi kalau macam contoh nak buat karangan, saya rasa dia tak adalah nak buat paragraf ke apa ke. Okay, dia boleh lah nak ni, tapi dia macam nak buat paragraf tu tak boleh lah kot. Okay, sebab kalau tengok feature dia ni macam tak ada semua tu. Tapi saya tak tahulah kalau untuk matematik ni ni. Okay, saya tak pandai matematik. Cikgu matematik bolehlah Google. Okay, so dah siap jawapan. Okay, klik tau. Sebab kalau tu nanti dia tak keluar jawapan. Okay, sekarang ni kita tengok pada paparan guru. Okay, dia dah nampak jawapan dia. Jawapan pelajar tu. Okay, so macam ni lah jawapan dia. Okay. Kalau kita login, kita boleh ni. Kita boleh apa ni? Tulis feedback dia. Okay, bagus. Okay, so nanti pelajar tu akan nampak. Kita hantar dekat dia feedback. Okay, dia boleh nampak. Saya komen bagus. Okay. Ini saya rasa macam premium baru boleh. Oh, boleh juga. Okay, nampak. Okay. Kalau kita login memang boleh lah. Kalau kita tak login, tak boleh. Okay, so itu je. So kalau kita login pun sama, kita boleh save juga. So ni save all whiteboard. So save all whiteboard ni kita boleh save semua yang pelajar tu jawab lah. Okay, so itu saja perkongsiannya. Cikgu bolehlah try, okay? So selamat mencuba. Tan Jia Eun. Okey, bagus Tan Jia Eun. Okey, Pei Eun dah siap juga, bagus. Tak apa, kalau awak lukis dekat dalam exam, mesti guna pembaris lah. Tapi yang ni sebab awak pakai jari kan, tak boleh lah pakai pembaris. So tak apa, tak sama pun tak apa. Dah cukup baik dah tu sebab pakai jari. Kan?